Zalika mata'ul hayatid dunya. Itu semuanya perhiasan dunia. Mata benda yang di dunia namanya tidak kekal, tidak abadi. Tapi Allah jadikan kita begitu. Wallahu indahu husnul ma'ab. Yang ada di sisi Allah lagi baik daripada itu. Ini yang dicerita dalam ayat 15 ni, di akhirat nanti. Baik, persoalannya dekat sini, kalau kita baca dekat muka surat 267 di sebelah tu ya, dihiaskan dengan indahnya kepada manusia. Dihias memang semula jadi. Jadi dalam kajian ulama-ulama tafsir, antaranya Asy-Syaikh Kutub ni, bila fitrah kita macam tu, kita bukan disuruh buang fitrah yang ada. Aku semua tak nak, aku nak yang sana. Tidak. Dia bukan disuruh buang, bukan disuruh hapus. Oleh itu Allah SWT buat perbandingan. Bukan suruh hapus, bukan suruh buang. Itu memang fitrah manusia semula jadinya. Tapi yang disuruh oleh Allah SWT di situ ialah kawal itu semua, jaga itu semua. Oleh itu kalau dalam kajian ilmu jiwa, kalau fitrah yang sudah ada tu kita buang, itu yang jadi tekanan jiwa. Fitrah yang sudah ada tu, Islam bukan suruh buang. Kalau suruh buang terus, itu yang jadi penyakit jiwa. Sebab jiwa memang ada macam tu. Tiba kita potong macam tu, tak boleh. Dia cuma disuruh kawal, bukan tekanan tapi kawalan. Benda-benda yang disebut tu memang kita ada, tapi kawal. Zakat mana yang dibenarkan, itu saja, jangan dibuang. Atau kalau bahasa kasarnya, kalau kita buang itu bukan manusia, kita malaikat. Kacau nanti. Dah makan tak mau, minum tak mau, semua tak mau, malaikat dah. Kita manusia, tetap manusia. Oleh itu Allah SWT buat perbandingan. Ni perbandingan saja, bukan suruh potong terus, bukan. Jadi kalau bahasanya ya, cara Al-Quran berpsikologi dengan jiwa manusia yang dah diciptanya macam tu. Bukan suruh buang, suruh kawal je itu semua. Keinginan tu memang ada. Itu fitrah. Manusia yang normal, kata orang sekarang ni, memang dia macam tu. Tapi normal dia tu kena kawal. Itu yang Allah SWT beritahu dalam hujung ayat 14 tu, wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ya ada yang lebih baik daripada itu semua. Itu baik juga. Jangan dipotong, tak boleh itu semua, tidak, tapi dikawal saja. Jadi nak mengimbangkan, ini kalau istilah tasawuf ya, bukannya kita nak terus batin keseluruhan itu semua, jiwa semua, tidak. Lahiriah ni kita abai terus, tidak. Lahiriah ni kita jaga dan kita kawal untuk mengimbangi batin kita supaya jangan terlajak dan sebagainya. Luar. Kalau bahasa tasawuf, syariatnya tu kena ada. Kemudian barulah tarikat sufinya tu kena ada. Dua-dua. Bukan nak terus syariat tak ikut lagi dah, main batin saja. Tidak. Mana lahiriah itu juga kita pakai. Bukan kita nak buang lahiriah, lahiriah kita ambil, tapi dikawal. Itu yang jadinya Islam. Islam tak ada penekanan. Islam tak ada menekan kepada hambanya, tak ada. Kalau dibuang itu tekanan jiwa, itu jadi sakit jiwa. Cuba kawal saja. Jadi dibuat perbandingan. Itulah kesimpulannya ayat yang 14 dengan ayat 15. Kenapa Allah SWT perintahkan Nabi, qul, beritahu, yang ada sisi Allah itu lagi baik daripada yang kita cintai di dunia ini. Cintai itu memang tetap ada, tapi bukan tak benarkan terus, tidak dibenarkan, tapi kena kawal saja. Kalau kita potong terus, sakit jiwa manusia, sebab jiwanya memang macam tu. Baik, barulah dia, orang-orang itu dinamakan orang bertakwa. Bila orang bertakwa, di dunia dia kawal itu semua, maka dia akan dapat ya gantian yang lebih mahal lagi daripada itu di hari akhirat nanti. Apa dia di akhirat nanti? Surga yang kekal abadi, yang cantik, di bawahnya air sungai dan sebagainya, pasangan ataupun isteri yang suci, ya, dan dapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ganti yang di atas. Kalau di atas tadi kita dapat kawal, kalau tak dapat kawal, tak dapat yang di bawah ni, ayat 15.
Dapatlah di dunia, tapi di akhirat tak dapat kita. Maknanya kita bukan orang bertakwa. Itu saja isi ayat tu. Jadi bukan suruh buang, suruh kawal. Bukan tak dibenarkan, dibenarkan. Tapi ada batas-batas dan perenggan-perenggannya, sekadar yang dibenarkan oleh Allah SWT. Apa sebab? Sebab yang itu tu hanya sementara. Yang di dunia ni Allah akan gantikan yang kekal abadi. Apa yang kita nak di dunia, khailil musawamah, kenderaan yang lagi hebat, di sana nanti carikan kenderaan yang lagi hebat juga. Mungkin tak payah isi minyak petrol. Di dunia kena isi minyak, macam-macam lagi, ganti tayar lagi, rotek lagi, semua nak naik. Nanti rotek pun naik, lesen memandu pun naik, petrol dah naik, tayar pun naik juga nanti, macam-macam. Alat ganti barang semua. Itu khailil musawamah di dunia. Memang kita suka itu, tapi di sana nanti kalau kita kawal itu semua, gunakan kepada yang Allah SWT izinkan di dunia, akan digantikan yang lebih hebat pada itu. Mungkin pakai tekan gitu, ataupun tak payah pakai tekan. Apa nak di hati saja dia datang. Itu kan kenderaan di sana nanti tak pakai kenderaan, dia ikut apa yang kita buat di dunia. Ada yang berjalan laju, ada yang berjalan perlahan, ada yang naik kenderaan juga. Kenderaan di sana nanti, kenderaan laju, kenderaan baru, kenderaan besar, kenderaan kecil, laju dan sebagainya, macam-macam ada. Itu yang kekal abadi. Kalau kita kawal yang zuyina, yang kita nak di dunia ni, semua kena kawal itu. Jadi kalau dalam istilah kita, menggunakan dunia yang diberikan oleh Allah ini tidak dihalang dalam Islam. Dan itu memang fitrah manusia, cumanya dikawal saja. Kalau dihalang, itu maknanya memutuskan sifat manusia. Manusia tetap dia manusia. Balasannya kalau kawal, maka yang abadi di hari akhirat. Itulah namanya orang takwa. Siapa dia orang takwa? Baru ayat yang ke-16 dan 17 mencirikan orang takwa. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Dia tak mau di akhirat nanti diazab dalam api neraka. Dia minta keampunan pada Allah, dia tetap beriman kepada Allah. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Dalam kita mengawal yang dunia tadi, jadi orang takwa pun ada juga salah dan silapnya, mohon pada Allah keampunan. Dan dia sabirin, orang sabar, sadiqin, orang benar, qanitin, orang taat, mumpiqin, membelanjakan itu semua guna kepada jalan Allah, wal mustaghfirina bil ashar, sentiasa minta ampun di hujung-hujung malam. Baik, itu mudahkan ayatnya kan. Kesimpulannya, kalau kita baca ya, muka surat 267 tu saya baca daripada separuh daripada para yang di atas tu. Penggunaan sirah majhul itu bahasa Arab, ya. Jadi yang dikendaki di sini bahagian yang satu lagi ini ialah bahagian kebolehan manusia mempertingkatkan dirinya dan kebolehan mengawal diri. Di dunia memang dibagikan macam tu, tapi kita nak kawal diri kita dan menahankannya di tahap yang selamat. Kita melayani kecenderungan-kecenderungan itu. Memang hubus syahwat tu ada, tapi kita kawal, kita jaga, kita pertingkatkan diri kita, kita tahan di tahap yang selamat, supaya jangan sampai terlarang melebihi daripada yang dikehendaki oleh Allah. Kecenderungan dan keinginan nafsu itu menahan di tahap yang selamat ketika melayani kecenderungan-kecenderungan dan keinginan nafsu itu. Oleh itu dalam istilah nafsu ni, kita bukan disuruh membuang nafsu, kita disuruh mengawal nafsu. Kalau dunia ni macam tu juga, kita semua nak nafsu lah tu, tapi bukan disuruh buang, kawal saja. Jihadun nafsi, bukannya hapuskan nafsu, bukan. Kita lawan kehendak nafsu, berjuang kita untuk membawa dia kepada yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tahap dapat membina diri dan kehidupan di samping memelihara cita-cita yang berterusan untuk mengangkat dan mempertingkatkan kehidupannya ke makam puncak yang disuruh oleh tiupan ilahi yang ada di dalam rohnya. Jadi bila kita dapat mengawal nafsu, hidup di dunia tetap hidup di dunia, keperluan itu tetap ada keperluan itu semua,
tapi kita kawal dia kehendak nafsu dalam apa yang disebutkan nisa, banin, qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal haras, itu kita kawal semua supaya kehidupan kita di dunia sempurna dan kita akan dapat sampai kehidupan ke makam puncak yang paling tinggi, iaitu ialah tiupan ilahi yang ada dalam rohnya untuk menghubungkan hati kita dengan alam malaul a'la, dengan alam yang tinggi, iaitu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi guna juga dunia itu mengikut yang dibenarkan untuk kita ada hubungan dengan pemberi dunia itu. Bukan tak nak langsung, bukan tak dibenarkan langsung, tidak. Macam tu, itu saja kita bina nafsu kita dengan itu.